warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazimi bin Amri dari Grup People akan membentangkan tentang water vacuum cleaner dan projek kita orang untuk management and professional ethics. Kita mulakan dengan rule of member. Rule of member yang pertama ialah kita orang punya project manager iaitu Muhammad Azif Fikri Muhammad Razi. Azif sebagai project manager dia menguruskan group member, membina project progress, yakni Gantt chart yang kita guna Microsoft Project. Lepas tu dia juga make some literature review dan juga final presentation untuk group kita orang. Next, member yang kedua ialah Muhammad Afifi Daniel bin Salamat, iaitu Vice Project Manager. Afifi Daniel banyak bantu Aziz dalam manage project, dalam contohnya organize flow of project, identify project objective, analyze the result, discuss about the project result and juga final presentation. Next, kita pergi pada saya sendiri, Fazimi bin Amri sebagai project designer. Saya project designer, saya punya role ialah untuk identify group member and their role, yang ni yang saya tengah buat sekarang, yang saya present. Make introduction of the project, in charge of make meeting, compile the report dan juga final presentation. Dan untuk member yang terakhir lah Nur Hadi Hidayat Muhammad Haizam. Dia juga sebagai project designer. Hadi Hidayat ni dia in charge dalam metodologi, divide task, yang ni membagikan tugas-tugas pada grup member yang lain. Dan juga membuat prototype, maknanya kami just bagi duit ke Hadi sebab suruh dia buat, sebab banyak yang barang digunakan untuk buat projek ni dia ada. Setelah itu dia juga conclude the project dan final presentation. Sekarang kita pergi introduction untuk projek ni. This undertaking is defined with management and professional ethics subject. Maknanya kita buat projek ni untuk management and professional ethics subject. Dan jadi ethics is profession, moral rather than individual profound quality. Maknanya engineering ethics ni lebih kepada kelakuan moral seorang engineer tu, lebih kepada individual skill dia. It set the measure for practice, for engineering practice is simply learned in specialist school or in capable practice. Maknanya moral ni, etik ni boleh dipelajari dalam engineering yang sangat simple. Kadang tu boleh belajar dekat sekolah, dekat universiti, ataupun tengah praktis untuk sebelum kerja tu kita boleh setkan kita punya etik untuk engineering dalam diri kita. It is an essential bit of master preparing since it help understudy with overseeing issue that we glance in capable practice. Thus, in this project, we will apply that we learn in management professional ethics subject to make a report in fluid mechanics subject. Sebenarnya projek ni untuk mekanik, just kita orang applykan management professional ethics subject ni dalam kita manage untuk buat report projek ni. And we will study on how to manage project well in order to have a successful result in our project. Mana kalau kita orang ada etik untuk siap dengan bagus, dengan cantik, untuk result yang lagi okey. Kita ke slide seterusnya. Problem statement untuk projek ni ialah to design a project, proper planning on how to manage a project. Yang kedua, to identify any project issue that occur throughout this project. Yang terakhir, to apply what we learn in management and professional ethics subject to solve any problem that occur in this project. Maknanya kalau ada masalah dalam projek ni, kita akan gunakan apa yang belajar dalam management and professional ethics tu untuk selesaikan masalah tu. Objektif projek ni ialah to integrate management professional ethics in project management. Maknanya kita nak applykan management professional ethics tu dalam kita punya project management untuk siapkan report dan juga prototype tu. Yang kedua, to design a functional bottle vacuum cleaner. Maknanya kita nak buat bottle cleaner tu yang function, yang boleh guna. Yang ketiga, to analyze the performance bottle vacuum cleaner. Kita nak tengok dia kuat ke tak kuat untuk kegunaan harian. Bottle cleaner sebab dia kecil kan, kita try tengok dia kuat ke tak kuat. Project scope. Yang pertama, discuss the project summary and the project direction related to the understanding of project management. Yang kedua, justify project planning and project monitoring in Gantt chart.
Ketiga, explain the project development process, consist information regarding workflow, strategy, approach and tools. Keempat, discuss all important finding related to the task. Lima, identify project issues and problem solving. Okay, itu sahaja presentation daripada saya, pada Zumi bin Amri. Sebenarnya saya akan pass kepada Muhammad Aziz Fikri bin Muhammad Aziz untuk presentation beliau. Okay, let's go. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Aziz Fikri bin Muhammad Razi, and I will present project summary, project duration and Gantt chart. Let's go. Just. Yang pertama, the code of student conduct has been applied in this project. For example, integrity, the integrity and sense of responsibility between the students in the group is a factor that determines the project success or failure. Okay, integrity ni maksudnya dalam semua ahli kumpulan hendaklah ada sikap untuk bertanggungjawab antara pelajar dalam satu kumpulan untuk memastikan sebuah projek itu berjaya ataupun gagal. Jadi dalam semua ahli kumpulan kenalah bekerjasama dan mengambil beratlah untuk menyelesaikan sebuah projek. Dan yang seterusnya, to implement what we learn from fluid mechanics subject in our project. Create bottle vacuum cleaner as a prototype project. Okey, apa yang kami belajar dalam fluid mechanics kami implementkan untuk buat prototype project yang dinamakan bottle vacuum cleaner. Dan dengan ilmu fluid mechanics itu kami membuat prototype project ini untuk menentukan bahawa projek ni berjaya ataupun tidak. Dan seterusnya, ini adalah project duration. Yang pertama ini adalah start atau mula pada 23/23/2020. Pertama adalah identify. Bawah identify ni pula adalah group member, role of member, objective of the project. Okay, seterusnya nombor 2, introduction. Introduction adalah pada 25/3/2020 dan hingga 26/3/2020. Seterusnya literature review. Literature review ni pula tarikh dia adalah sama dengan introduction tadi, pada 25/3 hingga 26/3. Okey, bawah literature review ada project summary and duration. Dan seterusnya adalah nombor 4 Gantt chart pada tarikh 27/3 hingga 6/4. Selepas Gantt chart adalah nombor 5 metodologi 7/3 hingga 6/5. Dan bawah metodologi ada discuss the title of the project dengan okay, selepas metodologi, nombor 6 result and discussion pada tarikh 6/5 hingga 15/5. Okey, bawah result and discussion ni pula kami membincangkan report, fluid and project output, compare the expectation result with actual results. Dan nombor 7 adalah conclusion pada 13/5/2020. Seterusnya adalah nombor 8 minute meeting pada 13/5 hingga 14/5. Dan nombor 9 adalah reference and compile pada 15/5/2020. Dan yang terakhir sekali adalah end presentation pada 29/5/2020. Okay, ini adalah Gantt chart. Jadi Gantt chart ni adalah flow project fluid mechanics lah. Okay, yang pertama identify. Bawah identify adalah group member yang dibuat oleh Farid Zuhailmi. Kedua adalah bawah group member ada role member yang dibuat oleh Farid Zuhailmi juga. Yang bawah lagi adalah objektif yang dibuat oleh Hafifi. Nombor 2 adalah introduction yang dibuat oleh Hafifi dan Farid Zuhailmi.
Nombor 3 adalah literature review yang dibuat oleh saya, Muhammad Aziz, dan project summary and duration. Nombor 4 adalah Gantt yang dibuat oleh saya, Muhammad Aziz. Nombor 5 adalah metodologi, itu Hadi, itu yang dibuat oleh Hadi. Bawah metodologi adalah discuss the title of the project, iaitu Hafifi, Hadi dan saya bincangkan tentang tajuk projek tersebut. Lepas tu divide the task yang telah dibagikan oleh Hadi. Bawah divide the task ni adalah nombor 1 introduction, kedua description and justification of the prototype selected, 3 teori project, nombor 4 objektif, nombor 5 apparatus, nombor 6 manufacturing process, nombor 7 engineering analysis, 8 conclusion, 9 recurrence. Okay, selepas metodologi ni yang telah dibagikan oleh Hadi, nombor 6 result and discussion yang dibuat oleh Hafifi. Yang pertama adalah display the result, kedua describe the result, nombor 3 elaborate expected result, nombor 4 elaborate actual results. Nombor 7 conclusion yang dibuat oleh Hadi, nombor 8 minute meeting yang dibuat oleh Farid Zalmi, nombor 9 reference and compile yang dibuat oleh Hafifi, Hadi dan saya. Presentation adalah kami semua ahli kumpulan akan mengutangkan part masing-masing. Okey, belah kanan ini pula adalah setiap jam. Maksud dia tugasan yang diberi akan dibuat dan ditentukan pada hari dan jam tersebut. Okey, macam group member ni dibuat pada 8 jam bersamaan dengan satu hari. Maksudnya dalam satu hari tu dibuat 8 jam je untuk group member ni. Itu pada tarikh 24 bulan 3. Jadi yang untuk role member juga dibuat dalam satu jam tu dibuat 8, dalam satu hari tu dibuat 8 jam je. Pada 23 bulan 3 dia buat satu hari je. Macam tu juga pada yang tugasan yang lain. Buat ada 8 jam, ada 16 jam, ada 24, ada 16 jam, ada 24 jam. Dia buat ikut jam lah, ikut hari. Kalau minggu dia kira jam tu ikut minggu. Dan itu saja daripada saya. Okay, after this I will pass to the next presenter, Muhammad Hadi. Okay, let's go. Zas! Hai, nama saya Nur Hadi Dayat bin Muhammad Aizam. Okey, saya akan membentangkan tentang metodologi projek kami. Okey, let's go. Okey, so ini adalah metodologi kami. Terdapat 5 flow di mana planning, information, selecting idea, design and evaluate. So, ayo kita tengok pasal planning. So, planning. Apa yang kami planning? We setting a goal, strategy and developing plan. Di mana kami cari tentang goal, macam mana nak buat dan kami susun strategi. Seterusnya, we define what the need on the fluid project to construct prototype using recycled good. Di mana tugas kami, apa yang tugas diberikan kepada kami adalah kami kena buat prototype menggunakan bahan yang kita semula. Kami tidak boleh beli bahan, tak boleh apa, just kita semula. Seterusnya, we have two option for either a vacuum cleaner or a blower. Okay, so kami cari dua option, sama ada kami nak buat vacuum cleaner ataupun blower. Seterusnya, we plan a flow task of this project, di mana kami plan tentang flow task of the project, list scope, objective and problem statement relate to this project, di mana kami list semua scope, objektif yang kami nak buat dan problem statement yang berkait dengan projek ni. Seterusnya, information. So, we search information relate option we choose. Di mana kami ada dua option tadi. Kami cari information dalam internet, buku dan sebagainya. Seterusnya, we search information about the calculation relate to the fluid mechanics. Kami cari maklumat tentang calculation yang kami nak buat berkaitan dengan subjek fluid ni. Seterusnya, we search material that used in the project based on affordable price. Di mana kami cari apa bahan yang digunakan untuk buatkan blower dengan vacuum cleaner ni.
So lepas tu kami akan bandingkan harga mana yang murah dan kami akan pilih yang tu. Lepas tu we search the information based on the scope and problem statement. Kami cari scope apa yang kami nak buat dan cari masalah yang akan dihadapi semasa buat ni. Seterusnya selecting idea. We plan to select vacuum cleaner because it can use in daily life. Okay, macam seperti yang kita tahu, berbanding daripada blower dan vacuum cleaner, kami akan pilih vacuum cleaner kerana vacuum cleaner ni adalah kegunaan harian bagi semua orang. Student pun boleh guna vacuum cleaner ni. Seterusnya, design the chosen object based on the scope of this project which involve drawing. Okay, kami design prototype yang kami design vacuum cleaner ni dengan menggunakan drawing. So, nanti saya akan tunjukkan drawing yang kami buat. Seterusnya, we choose the suitable material because we need to calculate the power and the force. So, kami pilih material yang sesuai untuk kami buat dalam benda ni sebab untuk memudahkan kerja kami. Seterusnya, divide the task to our group. So, kami bagikan tugas kepada group masing-masing. Seterusnya, okay. Ini adalah drawing yang kami dapat di mana kami menggunakan DC motor, kompositor, resistor, water bottle, kabel. Ni kabel yang terpakai. Soket yang terpakai. So, kami dapat daripada macam hair dryer yang lama yang rosak. So, kami buat ni lah. Okay, seterusnya metal fan blade and rubber hose. So, ni hose lah. Okay. Seterusnya calculation. Calculation kami nak cari power, force and suction force. Di mana force kita menggunakan formula P sama dengan IV. 2 darab dengan 12 sama dengan 24. So, power kami adalah 24 watt. Force 0.1. Force sama dengan F sama dengan MA. So, force kami adalah 0.1 darab dengan 3 sama dengan 0.3 N. Newton force kami. Suction force M darab G darab A darab micro darab S. So, kami akan dapat suction force. Okay, so kamu akan lihat apa S tu untuk safety factor, micro tu untuk coefficient of friction, M tu untuk mass, G tu gravity, A tu acceleration. So, kami dapat suction force kami adalah 2.3715. Seterusnya design. Plan the action required to carry out our plan, refer to drawing. Apa maksud dia? So, kami plan dan cari plan untuk kami buat prototype tu. Okay, so kami carry out apa yang kami dah drawing tu kepada prototype. Seterusnya, buy equipment that we need in the project and list the budget used in the project. So, kami beli barang musim PKP ni kan susah. So, kami beli barang untuk menggunakan bajet yang kami ada untuk kami buat this project. So, kami tak ada menggunakan bajet sangat. Kami kami belikan motor je, motor. So, make this project refer to the scope and problem statement. Construct the bottle vacuum cleaner. Okay, ini adalah cost per item di mana kita lihat total keseluruhan ada RM30.90. So, kalau kita tengok, ni adalah approximate. Kami gunakan recycle use. Just kami approximate harga yang kami buat kepada semualah kami anggar-anggarkan je dia punya harga. So, kami totalkan sama dengan RM30.90. Seterusnya adalah evaluate. We test the prototype whether it work or not. Selepas kami dah buat prototype tu, kami cuba prototype kami sama ada boleh ke tak pada awalnya. So, terusnya kami determine problem we had during this project. So, mungkin sepanjang buat prototype tu mesti ada masalah yang kami hadapi. So, kami determine problem yang kami hadapi. So, we make analysis while doing this project. So, kami buat analisis sementara kami buat projek ni. Seterusnya, we explain how to solve the problem and make conclusion in this project. Okay, so dalam conclusion nanti kami explain macam mana kami nak selesaikan problem tu and kami buat conclusion daripada apa yang kami dapat daripada buat eksperimen ni. Seterusnya, we write a final report. Okay. Okay, sekian saja daripada saya. Seterusnya, saya akan berikan tugas kepada Hafifi untuk membentangkan bahagian dia. Okay, let's go. Hai, nama saya Muhammad Afifi Daniel bin Salamat. Hari ini saya akan membentangkan tentang result, discussion, project issue dan juga ways to overcome project issue. Jom kita lihat. Pertama yang saya akan membentangkan adalah result. Seperti yang anda boleh lihat di slide tersebut, gambar tersebut adalah hasil produk bagi projek kami iaitu bottle vacuum cleaner. This is our bottle vacuum cleaner which we planned and made it in form of functional prototype. Basically, we made it from Pepsi bottle, flexible hose and can. To make it work, we use adapter, DC motor and wire
as it is our main objective to make a functional prototype. This function is for cleaning dust or anything in small size on the top, table or any place that are full of dust. Seterusnya, perkara yang ingin saya bentangkan adalah discussion. Apa yang ada dalam discussion kami? Yang pertama adalah expected result. Dalam projek ini, kami dijangka untuk membuat bottle vacuum cleaner yang boleh berfungsi. Kami juga dijangka untuk membuat ia berfungsi apabila kami present ia di hadapan lecturer. Kami juga perlu tunjuk kepada lecturer kami bahawa bottle vacuum cleaner yang kami buat boleh digunakan untuk membersihkan habuk pada laptop dan juga meja. Apa yang guru kami harapkan adalah apabila kami pasang adapter, ia akan supply power daripada 220 volt soket kepada 12 volt DC motor. Kemudian, kami tempatkan satu switch di antara main power dan DC motor. Ia adalah untuk mengawal pergerakan motor. Pin juga kami digunakan sebagai kipas. Kipas tersebut akan berputar dan akan create pressure di mana membolehkan bottle vacuum cleaner kami mampu menyedot habuk. Sepatutnya apabila kami switch on, bottle vacuum cleaner kami boleh digunakan untuk menyedot sebarang habuk ataupun sampah-sampah kecil. Itulah apa yang kami harapkan untuk dicapai sepanjang projek kami ini. Okey, perkara kedua yang terdapat dalam discussion kami adalah actual result. Actual result ni adalah hasil sebenar yang kami dapat setelah melakukan projek tersebut. Yang pertama, apabila kami membuat test, bottle vacuum cleaner kami berfungsi dengan baik. Walaupun selepas membuat video, ia masih berfungsi dengan baik. Namun, selepas kami membuat video, kami dapati bahawa bottle vacuum cleaner kami itu tidak lagi mampu berfungsi dengan baik. Masalah pertama yang kami jumpa adalah bottle vacuum cleaner tersebut tidak mampu untuk menyedot habuk sebanyak seperti sebelum ia rosak. Kipas yang kami gunakan juga tidak mampu berpusing sepatas seperti sebelum ia rosak. Maka, ia lead kepada low efficiency of sucking the dust. Kemudian, kami dapati bahawa DC motor yang kami gunakan tidak lagi mampu berfungsi dengan baik. Ia berkemungkinan kerana ia tidak mampu menampung kuasa yang tinggi daripada adapter. Kami bernasib baik kerana kami sempat untuk membuat video sebagai bukti bahawa botol vacuum cleaner kami berfungsi sebelum ia rosak. Namun, kami tidak dapat membuat simulation di hadapan lecturer tentang bagaimana ia berfungsi. Maka, hasil sebenar kami tidak seperti apa yang diharapkan. Ia mungkin disebabkan oleh perancangan kami yang lemah dalam pemilihan bahan yang sesuai untuk digunakan. Okey, seterusnya, seperti yang anda boleh lihat, saya akan membicarakan tentang solusi bagi masalah yang dihadapi oleh botol vacuum cleaner kami. Yang pertama, setelah kami berbincang sama ahli group, kami merumuskan bahawa kami perlu prepare backup plan. Seperti yang ditunjukkan dalam result, kita boleh lihat bahawa DC motor yang kami guna rosak selepas kami membuat test. Kami sempat untuk buat video sebelum ia rosak. Namun kami tidak dapat untuk present dia di hadapan lecturer kami. Perkara seperti ini adalah perkara yang kami tidak jangka ia akan berlaku. Maka kami sepatutnya membeli DC motor lebih untuk memastikan kami boleh guna sekiranya salah satu rosak ketika kami membuat test. Melalui cara itu, kami akan mampu untuk tunjuk pada lecturer kami bahawa botol vacuum cleaner yang kami buat dapat fungsi dengan baik. Ini adalah sebab kenapa backup plan adalah amat penting setiap kali kita ingin membuat projek bagi mengelakkan apa-apa masalah yang mungkin akan berlaku. Okey, untuk solusi yang kedua yang telah dapat kami rumuskan adalah material selection. Untuk pemilihan bahan, setiap aspek perlu diteliti untuk memastikan kita dapat mengurangkan risiko masalah untuk berlaku. Sebagai contoh, dalam projek kami, DC motor yang kami gunakan tidak dapat fungsi dengan baik kerana ia tidak dapat menampung jumlah kuasa yang tinggi daripada adapter. Selain itu, tin yang kami gunakan sebagai kipas tidak mampu untuk maintain dia punya performance dalam jangka masa yang panjang. Ia menjadi semakin perlahan dan menyebabkan low efficiency untuk menyedot habuk. Untuk mengelakkan perkara seperti ini berlaku,
kami perlu melakukan lebih banyak research tentang bahan yang mampu mengekalkan performance bottle vacuum cleaner kami. Selain itu, kami juga sepatutnya bertanya kepada pekerja-pekerja kedai elektronik supaya kami dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam pemilihan bahan yang sesuai untuk digunakan dalam projek kami. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang projek isu. Isu ini berkaitan dengan masalah yang berlaku apabila kami ingin menyelesaikan projek sepanjang COVID-19. Okay, yang pertama, terdapat ahli kumpulan kami yang mengalami line internet yang teruk. Kedua, kami mengalami kesukaran untuk membeli bahan untuk projek kami. Ketiga, kami mengalami kesukaran untuk mencari masa yang sesuai untuk membuat perbincangan berkumpulan. Yang terakhir, kami mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri untuk menyiapkan projek secara online. Okey, bahagian terakhir yang akan saya tentangkan adalah way to overcome the issue. Okey, masalah pertama, line internet yang teruk. Sepanjang kami membuat projek ini, kami membuat discussion menggunakan video call. Maka sekiranya salah seorang pada kami mengalami line yang teruk, kami terpaksa menangguhkan mesyuarat tersebut untuk dibuat pada mesyuarat akan datang. Namun jika perkara yang ingin dibincangkan itu adalah urgent, kami akan discuss dengan menggunakan WhatsApp. Okay, masalah yang kedua, kesukaran untuk membeli bahan untuk projek kami. Selepas kami discuss bersama ahli grup, kami buat keputusan bahawa kami akan membeli barang-barang tersebut melalui online. Dan kami juga order daripada kenalan kami yang bekerja di kedai elektronik. Ini adalah kerana sepanjang tempoh COVID-19, kita disarankan untuk tidak keluar rumah. Maka kami tidak dapat untuk pergi ke kedai untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk projek kami. Okey, masalah yang ketiga, kesukaran untuk mencari masa yang sesuai untuk kami membuat group discussion. Okey, apabila kami berbincang sama ahli grup, kami berpendapat bahawa kami telah memilih dalam masa seminggu kami akan mencari satu hari. Satu hari tersebut akan kami gunakan untuk kami bincangkan mengenai projek kami ini. Hal ini kerana hari-hari lain mungkin kami akan sibuk untuk menyiapkan tugasan bagi subjek lain. Maka kami akan pilih satu hari dalam masa seminggu untuk kami menyelesaikan projek ini. Okay, masalah yang terakhir adalah kesukaran untuk menyesuaikan diri untuk membuat projek melalui atas talian. Okey, seperti yang kita tahu, ini adalah kali pertama kami membuat projek secara talian kerana selama ini kami membuat projek secara bersemuka. Maka yang amat sukar bagi kami untuk berbincang sama di kumpulan, untuk menerangkan selok-belok dalam projek kami, untuk menerangkan, untuk memberi idea, segalanya amat sukar bagi kami. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, kami sering berkomunikasi antara satu sama lain untuk mengenal pasti jika kami mempunyai masalah. Hari ini bagi memastikan kami dapat menyiapkan projek ini dengan lancar dan juga sempurna. Sekian saja slide daripada saya. Seterusnya, saya akan pas pada Nur Hadi Hidayat bagi membentangkan tentang conclusion bagi projek kami. Let's go! Berjumpa lagi kita. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang conclusion projek kami. Okey, mari kita lihat. Okey, ini adalah conclusion untuk projek kami. Conclusion ni adalah dikaitkan dengan objektif yang kami buat pada awal-awal tadi. So, we have learned how to integrate management and professional ethics in project management. Okey, setelah kami belajar project management, management and professional ethics, so kami dapat menyelesaikan masalah tu dengan lebih mudah. Seterusnya, we also know how to design the functional bottle vacuum cleaner. We know how to analyze the performance of bottle vacuum cleaner. Maksudnya kami tahu macam mana hasil macam mana vacuum cleaner tu dibuat, dia punya hasil dia macam mana, cara dibuat macam mana.
seterusnya our project was successful and done. Okay, we had some problem to buy this material during perintah kawalan pergerakan session. Okay, masa ni kami ada sedikit masalah di mana perintah kawalan kurung kami tidak dapat beli motor DC motor. So terpaksa delay sikit masa kami, tapi kami dapat selesaikan dengan baik. Kami dapat susun handle masa kami disebabkan oleh management and professional ethic. We successfully complete the project before the due date of the project. The bottle vacuum cleaner that produced was work well and achieve the objective. Okay, maksudnya vacuum cleaner ni kami buat adalah mengikut scope dengan objektif yang kami buat. So we know that the bottle vacuum cleaner work efficient if there more force and power applied on it. Okay, maksudnya kami mengenal pasti jika kami gunakan force dengan power yang lebih tinggi, dia akan jadi function yang sama macam vacuum yang kat luar sana yang harganya beratus-ratus. Okay, seterusnya as an engineer student, we sincerely hope that this project will serve as a guide to us should we venture into a similar line of research in the future. Maksudnya daripada yang kami belajar, apa yang kami dapat daripada projek ni, kami harap kami dapat troka lagi ke masa kami dapat implement. Maksudnya macam kami dapat implement lah masa kami kerja nanti. Macam mana kami handle masalah, macam mana kami buat masalah tu, selesaikan masalah. So, sekian. Terima kasih.